Morning, teacher. Morning, teacher. Morning. Ini kelas yang pertama kah kamu masuk nih? Jos? Iya, teacher. Hari ini yang first online hari ini. First online. Okay, so lihat kepada yang modul. Muka surat ini, kalau tidak silap muka surat 50. Teacher tidak mau pincang ini. Teacher mau yang soalan 19. Lihat soalan 19. Ya, lihat kepada soalan 19. Okay. Kamu lihat kepada soalannya. Siapa yang masuk dalam meet, keluar dari katil, lihat yang soalan 19. Janganlah berlagak bodoh sombong di sana tuh. Tidak tahu apa-apa, sila tumbuhkan perhatian. Daripada kamu tidur, kalau tidur sampai meninggal dunia, Okay, so lihat soalan kepada 19. Ini adalah gabungan persamaan. Kamu tengok di sini. Ini adalah gabungan persamaan. Okay, 4x tambah y sama dengan x kuasa 2 tambah x tolak y sama dengan negatif 13. Okay, so ini merupakan gabungan persamaan. Apa yang kamu perlu buat? Kamu pecahkan dia kepada 2. Satu ialah persamaan linear. Satu ialah persamaan tak linear. Okay, kamu sudah tahu kan persamaan linear? Ini merupakan konsep asas maths modern dari tingkatan 1. Kamu mesti faham apa itu persamaan linear. Persamaan linear ada 2 jenis. Persamaan linear 2 pemboleh ubah. Okay, satu lagi ialah persamaan linear 1 pemboleh ubah. Pemboleh ubah maksudnya di sini huruf lah. Okay, contoh. 4x sama dengan 1. Ini merupakan persamaan linear 1 pemboleh ubah. Sebab 1 huruf. Kalau 4x tambah y sama dengan 3, ini merupakan persamaan linear 2 pemboleh ubah. Sebab ada 2 huruf. 2 huruf itu maksudnya 2 pemboleh ubah. Okay. So yang di situ persamaan linear yang saya boleh kasih pecahkan ialah, okay, sebelum kamu kasih pecah, ini 1, 2, 3. Kan? Okay, persamaan linear saya boleh kasih gabungkan 1 dan 3. Iaitu 4x tambah y sama dengan negatif 3. Ini merupakan persamaan linear lah. Okay, persamaan tak linear. Okay, sama ada 1 gabungkan dengan 2 atau 2 gabungkan dengan 3. Okay. Persamaan tidak linear maksudnya persamaan yang mempunyai kuasa lebih daripada 2. Macam inilah. Ini adalah persamaan tak linear. Okey, ini dia buat gabungan 2 dan 3. Okey, so apa yang kamu perlu buat ialah dari persamaan 1, ini persamaan linear, dia jadikan y sebagai subjek. Jadikan y sebagai subjek. Kenapa dia jadikan y sebagai subjek? Sebab dalam persamaan tak linear, kamu lihat persamaan tak linear, kau tengok x. Kau tengok itu y. Y saja kan? Kalau x, ada x kuasa 2. Jadi dia ambil y sebagai subjek and then dia ganti masuk. Jelas ya? Okay. So yang di situ ya,
Ya, apa masalah? Ya, teacher. Sudah jelas tadi. Ya. Okey ya. So yang di sini dia gunakan kaedah pergantian masuk. Di mana dia nampak Y, dia gantikan dengan negatif 3 tolak 4X. Nah, di sini. Ingat pakai kurungan. Sebab nanti kamu mau buka kurungan, ini mempengaruhi jawapan akhir. Nah, ini pun sama juga. Positif. Ini negatif pindah. Sebab 3 tambah 3 sudah jadi 6. Okey. So yang seterusnya, ini melupakan, kamu nampak X sudah kan? Jadi maksudnya bila kamu cari pemfaktoran, pastikan 2 kurungan sama dengan kosong. Mesti ada. Jelas ya? Okey, ini kamu boleh gunakan kalkulator EQN. EQN yang bagi degree. Ini teacher tidak akan banyak bercakap lah. Sebab maths modern, tingkatan 4 bab 1. Sepatutnya kamu sudah menguasai. Okey, inilah jawapan kalau tekan kalkulator ni. Tapi pastikan ada pemfaktoran lah. Ini mesti ada. Okey, selepas sudah cari dua nilai S, masuklah. Oh, ini pemalas ni. Masukkan X sama dengan apa ni? Negatif 2 ke dia ke pertama lah. Dia ambil ini, masih masuk. Lepas itu masukkan X sama dengan negatif 3 ke 1. Okey, jadi nilai X-nya ada 2 jawapan. Nah, tengok. Inilah pasangannya. Kalau X sama dengan negatif 2, jadi Y sama dengan 5. Kalau X sama dengan negatif 3, Y sama dengan 9. Boleh ya ini? Jelas? Okey, ingat pastikan pemfaktoran mesti ada sama dengan kosong. Okey, kita tengok dia punya ini. Tengok ini, soalan 18. Okey, ini sepatutnya boleh kamu pegang 5 markah penuh sudah. Tambah ada kesalahan. Di sini ada kesalahan sudah ni. Mana sama dengan kosong? Okey, pastikan 2 kurungan sama dengan kosong. Jelas ya? So yang untuk soalan ini jawapannya ceklah. X sama dengan negatif 1, 2. Y sama dengan 4, 5. Ini mau malas. Pun pemalas orang yang pertama ni. Tengok ni. Ini pun malas mau tulis. Masukkan X sama dengan negatif 1 ke mana ni? Kalau kamu gunakan cara singkat, ini macam cara paling singkat sudah ni. Kamu akan cepat mati tu. Cepat mati maksudnya cepat hilangkan markah. Jangan gunakan cara ringkas, pintas. Kalau gunakan cara pintas, ada law-nya. Ada undang-undangnya juga tu. Lihat yang soalan 17, teacher mau cek. Tengok. Mana kurungan sama dengan kosong? Mesti ada. Ini pun sama juga. Siapa yang tidak letak ini, 2 kurungan sama dengan kosong, sila ambilkan itu. Pen merah kasih. Tandakan di sana. Ini dia akan dapat 4 daripada 5 markah. Boleh ya, Sherman? Boleh. Tengok satu lagi. Tengok ini. Mana nilai X-nya? X sama dengan 1, X sama dengan 3. Apa-apa pun mau malas tulis.
Okey, sila cek jawapan. Betulkah jawapan semua? Ha? Siapa yang masuk mic ini? Tolong semak. Siapa yang tidak buat latihan itu? Okay, pergilah menjawab soalan matematik Olimpiad di sana tu. Itulah orang yang genius boleh menjawab. Faham untuk bab 3? Paham. Okey, itu adalah soalan di modul. Lihat kepada yang soalan yang teacher suruh kamu buat pembetulan, terutama yang soalan 10. Ini dia. 10A. Okey, soalan 10A. Okey. Soalan 10A sama dengan yang tadi soalan 19 itu. Di modul itu. Okey, so lihat kepada soalannya. Ini merupakan gabungan persamaan. Okey, 2x tambah y sama dengan x kuasa 2 tambah tolak dengan y kuasa 2 tolak 2xy tolak 1 sama dengan 1. Ini adalah gabungan persamaan. Okay, so seperti biasa, kamu kasih isikan nombor dululah. Ini 1, ini 2, ini 3. Yang penting persamaan linear, persamaan tak linear. Persamaan linear kamu boleh gabungkan 1 dan 3. Persamaan tidak linear 2 dan 3 atau 1 dan 2. Biasanya kita ambil 2 dan 3 lah. Okey. Jadi yang di sini, ini dia sudah buat ya. So yang di sini, ini adalah dia gabungkan 1 dan 3. 2x tambah y sama dengan 1. Dia jadikan y sebagai subjek. Jadi ini persamaan 1 lah. Okey, yang satu lagi persamaan tak linear. Okey, persamaan tidak linear dia gunakan 2 dan 3. Ya kah? So, x kuasa 2 tolak y kuasa 2 tolak 2xy tolak 1 sama dengan 1. Okey, ini dia jadikan y lah. Kalau jadikan y, jadikan x pun kena kasih kebanggan. Tengok ni. Jadi dia jadikan y lah. Okey, jadi bila nampak y, dia kasih masuk. Okey. Lepas itu, ini adalah persamaan kuadratik. Okey, lepas itu gunakan kalkulator EQN. Ingat, 2 kurungan sama dengan 0. Okey, lepas itu dia masukkan nilai x-nya ke dalam persamaan yang pertama. Ini pun sama. Negatif 3 ke 1. Jadi yang di sini kalau betul-betul dia dapat 4 ya. 4 daripada 5. Sebab di sini. Kalau kamu tulis begini, x tambah 3, x tolak 1, ini merupakan ungkapan algebra. Kalau darab tu. Okey, kalau ini persamaan ungkapan kuadratik, kuadratik.
Nah, ini persamaan kuadratik. Okey ya, ini adalah soalan 10A. Jelas? Jelas. Okey, so apabila kamu buat soalan ini, pastikan kamu ada otak, pikir. Kamu buat itu ada maknanya. Kalau kamu salin dari kawan, lebih baik tahun depan jangan kamu daftar untuk SPM ya. Extend setahun lah. Oke, ini menunjukkan kamu belum bersedia untuk SPM. Oke, lihat kepada soalan vektor. Ini soalan vektor. Tidak tahu apa masalah dengan kamu, suruh buat, tidak buat. Suruh hantar, berapa orang yang hantar ya tadi? 16 termasuk Daniel. 16 sejak yang hantar. Yang lain tidak tahu. Mungkin dia main game sampailah dia terencap akar di sana tuh. Sorry ya, mulut teacher memang begitu. Nanti pesemuka teacher lagi tembak kamu semua tuh. Oke, so lihat kepada muka surat ini, muka surat berapa? 164. Oke, soalan yang begini, oke, teacher rasa saiz kamu sudah belajar. Oke, ingat kalau kuantiti vektor adalah kuantiti yang mempunyai arah dan magnitude. Arah maksudnya utara, barat, atas, bawah, kiri, kanan, itu adalah arah. Kuantiti skala, oke, kalau skala ada magnitude tanpa arah. Oke, so cek soalan pertama daya. Daya adalah vektor lah. Oke, jarak. Jarak, kalau jarak tidak ada arah kan? Jarak itu adalah ukuran km sama ada meter tuh. So dia adalah kuantiti skala. Oke, isi batu. Isi batu skala. Fahamkah? Isi batu ada arah kah? Tidak ada kan? Tiada. Oke, berat. Berat ada arah, ada magnitude. Oke, kerja. Mana kerja? Oke, kerja skala. Oke, hak raju. Oke, vektor. Betul. Panjang. Panjang. Oi, panjang. Panjang ada arah kah? Tak ada arah kan? Dia adalah skala. Oke, impulse. Tahu impulse kah? Macam saraf. Oke, impulse, vektor, kuasa. Kuasa dengan tekanan skala. Betul. Oke, laju. Laju tidak ada arah. Dia adalah skala. Dia hanya magnitude sahaja. Oke, lintangan skala, betul. Oke, sesaran. Oke, sesaran ada arah, ada magnitude. Oke, jisim hanya magnitude sahaja, itu adalah kuantiti skala. Oke, luas skala. Masa, masa ada arah kah? Oke, masa dia hanya magnitude 60 menit. 60 menit, 1 jam, itu adalah masa magnitude. Oke, momentum, oke, vektor, suhu, ada arah. Ada arah Tiada. tak? Tiada kan? Dia skala. Tenaga skala, pecutan vektor. Ya. Oke, lihat yang soalan 2. Oke, tentukan sama ada setiap kuantiti berikut adalah kuantiti skala ada vektor dengan menandakan betul. Oke, so lihat yang pertama.
Okey, sebuah bas bergerak dengan kelajuan 80 km per jam ke arah timur. Ada arah, ada magnitude, dia adalah vektor. Okey, Patricia berjalan sejauh 500 meter dari rumah ke sekolah. Itu merupakan skala. Ini bukan arah. Bukan. Okey. Sebab ini adalah jarak kan? Okey. Sebuah beg seberat 250 N diangkat setinggi 2 meter dari lantai. Ya, ini adalah vektor. Okey, suhu badan Malvern ialah 36.5. Okey, skala. Sebab suhu kan, suhu adalah skala. Okey, ketumpatan. Okey, ketumpatan ialah 2.3. Okey, skala. Ketumpatankah, isi patukah, luaskah, itu adalah kuantiti skala. Jelas ya? Jelas. Okay, lihat yang sebelahnya. Ini adalah peta konsep. Okey, kuantiti skala. Okey, kuantiti skala yang kuantiti yang mempunyai magnitude tetapi tanpa arah. Okey, ini betul. Contohnya tensor pada tahap sifar. Okey, ini betul. Okey, lihat soalan 3. Ini dia minta kamu lukiskan. Okey, soalan A, vektor AB ialah 60 meter ke kanan. Ke kanan. Kalau ke kanan, dia punya anak panah ke kanan. Kalau 60 meter, okey, kamu tengok petak. Satu petak mewakili 10. Jadi maksudnya pastikan ada 6 petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, betul. Pastikan ada tanda AB. Okey, lepas itu vektor P mewakili had laju 40 ke selatan. Ke selatan, ini kompas utara, selatan, timur, barat. Selatan ke bawah lah. Jadi kau punya anak panah pastikan ke bawah. Pastikan ada 4 peta. 1, 2, okey, 5 peta kan? Sebab 1 unit mewakili 8. Jadi 8 dan 5 sama dengan 40. Jadi pastikan ada 5 peta. Okey, lepas itu vektor bertanda. Okey, ini betul, cuma dia punya arah tidak lukis. Okey, soalan yang ke C. Okey, A mewakili pecutan 5 punca kuasa 22 ke barat laut. Okey, ke barat laut. Ini utara, ini barat, barat laut di sini. Ini ialah barat laut. Okey, so yang di situ macam mana kita boleh tapak ini? Okey, ini adalah melupakan. Okey, cuba kamu kasih kuasa 2. Ya, okey, so yang di sini 25 darab dengan 2 kan? So adalah punca 50. Okey, macam mana boleh tapak punca 50? 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Okey, maksudnya dalam segitiga itu di sini 5 petak, 5 petak. Barulah kamu sambung. Pastikan ada anak panah. Inilah dia punya garisan. Okey ya? Boleh? Boleh. So, kamu kena faham apa itu magnitude. Kamu kena tahu macam mana cari itu magnitude-nya. Ini adalah set. Bab 4 kah? Ya, bab 4. Okay. So, lihat kepada... Ica ada suruh kamu buat soalan mana? 165 tu? 165 tu soalan 4. Yang 7 dengan 8. Mana soalan 4 ni? Adakah?
Dia ada. Ay. Ay. Macam mana ni? Okey, sekejap. Okey, so lihat soalan 4. Kamu lihat soalannya ya. Dia minta cari apa? Arah Dia dengan minta cari magnitude. apa? Okey, arah dengan magnitude. Arah, okey, kamu boleh rujuk kepada yang kompas. Dia punya arah tu ke mana? Tenggara. Okay. Arahnya adalah tenggara. Okay, kejap. Okay. Sekejap. Export. Okay. Ada pelajar sampai sekarang tidak tahu macam mana kira itu arah. Dia punya magnitude. Okay, so lihat yang soalan ini. Okay, arahnya memang ke tenggara. Okay, sebab anak panahnya menunjuk ke bawah. Kalau hendak mengira magnitude, kamu kira gunakan teorem Pythagoras ya. Okay, di sini. Sini, kau kira berapa petak di sini? 4. Ini 3. Okay, jadi magnitude. Cara tulisnya adalah magnitude. Okay, magnitude R ya. Sebab ini adalah vektor R kan. Kau tengok tu, ini. So, magnitude R. Ini sepatutnya R ya. Okay, ini. Jadi adalah punca kuasa 2, 4 kuasa 2. Okay, ini 4 ya. Okay, 4 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. So, adalah punca kuasa 2, 32. Okay, kalau boleh, kamu fikirkan satu nombor, apakah hasil darab sama dengan 32? Okay, ini adalah 16 darab dengan 2. Pastikan ada satu nombor, ini 16, di mana dia boleh kasih punca. Akan jadi 4 kan? Okay, so di sini punca 16 darab dengan punca 2, so adalah 4 punca 2. Okay, soalan yang ke B. Okay, soalan yang ke B, ini K, ini L kan? Jadi nama vektor itu ialah KL. Pastikan anak panah K ke L. Okay, jadi kamu kira lah berapa petak melintang. Ini 3, ini 4. And then jangan lupa gunakan teorem Pythagoras cari. So adalah 5 unit ke mana ni? Timur laut. Okay, timur laut. Boleh ya? Okay, so lihat kepada di sinilah dia punya peta arah kompas itu. Okay, lihat kepada soalan 7. Okay, soalan 7. Ini tidak banyak pengiraan. Dia minta kamu cari dia punya vektor. Okay, so lihat kepada soalan 7. Okay, ini merupakan segi 4 selali. Okay, kalau segi 4 selali, kamu tengok ini anak ke atas sudah ya. Okay, ini pula ke
sini. Jadi inilah segi 4 selari. Okey, lepas itu tengok soalannya. Okey, S ke D, vektor S ke D ialah vektor U. Vektor SO adalah vektor V. Vektor SC adalah sama dengan vektor W. Carikan ataupun nyatakan vektor RP. Okey, mana vektor RP? Kamu carilah di dalam gambar rajah. R ke B. Di sini. RB. Di sini kan? Jadi jawapannya ialah vektor U. Itu saja. Sebab itu konsep asas itu sangat penting sebab nanti teacher akan pergi ke hukum segitiga, hukum segi 4. Okey, lepas itu soalan B, QO. Mana QO? Q ke O di sini. QO, anak panah ke situ kan? Okey, jadi apa yang kamu boleh ambil ialah dia adalah sama dengan SO kan? Ini SO ni. Ini S, ini O, dia merupakan vektor V. Tapi dia menunjuk ke atas ya. V. Jika itu Q ke S, Q ke O, anak panahnya ke bawah, so dia adalah negatif vektor V. Ada negatif tu. Sebab dia ubah arah. Kecuali lah dia O ke Q, ya boleh. Jawapannya ialah vektor V. Positif vektor V. Sebab ini. Dia mesti sama dengan ini. Dia menunjuk ke atas disebabkan di situ. Dia menunjuk ke bawah jadi ada negatif. Jelas ya, Syahila? Ya, teacher. Okey, lepas itu COB. Mana OB? Sini O. Ini B. Di sini B. Sini kan? Jadi mana satu vektor saya boleh ambil sama dengan OB? Inilah kan? Jadi jawapannya ialah W. Ya. Lepas itu tengok yang ke D, AO. Mana AO? Ini A, ini O. AO. Anak panah ke bawah. Jadi mana satu vektor saya mau ambil sama dengan A ke O? ST kan? Di sini. Kau tengok S ke D, ini anak panahnya. Dia adalah U kan? Disebabkan A ke O, anak panahnya sudah turun ke bawah, jadi adalah negatif vektor U. Ada negatif tu sebab arahnya sudah ubah. Satu ke atas, ini ke bawah. Okey, jadi dia punya arahnya sudah ubah. Okey, lihat soalan yang ke-8. Okey, ini adalah heksagon. Di sini dia sudah bagi maklumat ya. Apabila dia bagi maklumat, cuba kamu lukis dia punya anak panah. A ke B, vektor P kan? Lepas itu O ke B. O ke B, vektor Q. Ini vektor Q ni. Okey, lepas itu B ke C. Ini B ke C, vektor R. Okey, lihat soalan A-nya. ED. Mana ED? Kau cari mana ED? Mana ED ni? Di sini. Ini E, ini D. E ke D. Jadi E ke D sama dengan vektor AB kan? Tengok ni. Jadi jawapannya ialah vektor P. Okey Syahila, apa jawapan kamu tulis? Tidak nampak ni. W. Kenapa boleh W ni? Kau tengok ini. Tengok ini. Kan? Vektor P. Okey, lepas itu okey.
Vektor CD. Mana vektor CD? Kau cari vektor CD di sini. C, D, C ke D. Mana satu saya boleh ambil? CD. C ke D. Vektor Q? Sini. Ini kan? Ini. Tapi Negatif. ini ke bawah, ini ke atas, ya dia negatif. Inilah jawaban. Okey. Lepas itu, soalan C. Lihat soalan C. Apa soalan C dia mau? EF. Cari EF di sini. EF. Ini anak panah ke bawah sudah. Okey, jadi mana satu vektor saya mau ambil? Inilah. Ini dengan ini. Tapi ini vektor ke atas, R kan? Ini vektor ke atas, tapi ini ke bawah, jadi negatif R. Vektor R. Ingat ekornya ya, kena tulis. Boleh vektor ini? Boleh. Okey, akhir sekali apa yang dia mau? OI. Mana OI ni? Ini. Hijab padam. Okey, O ke I. Ini. Okey, O ke I. Jadi macam mana O ke I? O ke I adalah sama dengan O ke B. Ini. Ini menunjuk ke bawah, ini menunjuk ke atas, jadi dia negatif Q. Boleh? Boleh. Faham? Syahira? Faham. Okey, so yang arah-arah itu kamu kena tahu ya. Kalau saya punya AB, ini anak panah, katakanlah ini 2Q. Kalau BA, kalau vektor BA, dia adalah negatif lah. Sebab arahnya sudah ubah. Jelas ya? Jelas. Mana lagi? Okey. Ini. Okey, ini adalah kira macam nota. Okey, vektor sifar. Apa kotak ini yang perlu diisi ini? Ini. Apa yang perlu diisi? Vektor sifar iaitu ini. Inilah dia punya jawapan. Okey, vektor sifar ini mempunyai magnitude sifar dan arahnya. Okey, betul. Dua vektor adalah sama jika dan hanya jika kedua-dua vektor mempunyai magnitude dan arah yang sama. Ya. Suatu vektor adalah negatif jika vektor itu mempunyai magnitude yang sama tetapi arah yang bertentangan iaitu vektor AB sama dengan negatif BA ya. Ini dia kita tulis jelas. Okey. Bolehkah tidak? Boleh. Faham kan? Paham. Okey. Ada soalan? Tiada. Yang lain? Chow? Tiada. Cherry? Chow Yo-in. Anthony? Ni Chow pergi mana ni? Kalau teacher bertanya itu sila berespon ya.
Okey. Okey, so yang di situ kamu kena tahu bagaimana cara menulis vektor, cara mencari vektor. Okey, kena lihat kepada dia punya anak panah. Okey, faham ah? Okey, teacher mau terangkan sikit mengenai vektor. Tak nampak pun. Okey, so lihat yang ini. Ini teacher ambil dari video YouTube yang teacher send itu. Sama saja teacher terangkan balik. Okey. Ini ya. Okey, lihat kepada 8.3. Okey, pendarapan skala dan keselalian dua vektor. Okey, kita tengok yang pendarapan skala K dengan vektor A. Okey, so lihat kepada gambar raja ini. Katakanlah ini adalah vektor A. Vektor A ini ada 4 petak ya. Ini, kau tengok ini. 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi kalau hentak darab dengan 2, maksudnya di sini ada 8 petak sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebab di sini 4 petak, dia darab dengan 2 sebab 2 kali ganda daripada vektor A. Jadi apabila melukis itu gambar raja, dia adalah 8 petak kamu kena lukis. Okey, di sini ada 8 petak ni. Okey ya. So kesimpulan, jika hendak mencari magnitude, ingat ini adalah magnitude. Okey, magnitude K darab dengan vektor A. K ini merupakan pemala. Tahu apa itu pemala? Pemala ini maksudnya adalah suatu nombor Contohlah nombor 2, nombor 3. Macam ini. Ini merupakan K. Okey, jadi K darab dengan magnitude vektor A. Okey, yang kedua, arah K vektor A sama dengan arah vektor A. Tapi pastikan K itu lebih besar kosong. Maksudnya K yang bernilai positif. Okey, lepas itu si arah K vektor A bertentangan dengan arah vektor A di mana K kurang kosong, maksudnya K bernilai negatif. Okey ya. So, lihat kepada buku kerja kamu, muka surat 122. Okey, lihat buku kerja, muka surat 122. Mana saya punya buku kerja? Baik, ada. Ini. Okey, sudah keluar kamu punya buku kerja muka surat 22? Sudah. Sudah. Inikah soalannya? Iya. Iya. Mana kita punya buku kerja? Okey. So, lihat yang contoh dulu. Ini cara lukis-lukis lah kan? Sebab ini pengenalan. Kalau kamu punya asas itu tidak begitu baik, nanti di belakang-belakang banyak burung-burung di atas otak kamu tuh nanti. Okey, kamu tengok ini contoh dulu. Okey, kamu tengok contoh nyatakan vektor dalam sebutan X. Okey, inilah dia punya vektornya X. Kamu tengok dia punya gambar raja. Macam mana dia lukis. Okey, lihat kepada soalan vektor AB. Kenapa di sini dia tulis 2? Ada 2. Sebab bila kau putus, ini 1 kali, ini 2. Sebab itu 2 vektor X. Jelas? Faham? Jelas. Ya? Ini macam main, pernah kan kamu main itu petak-petak tu. Okey, lihat yang vektor CD. Lihat vektor CD ya. Kalau untuk vektor X, ini kan, tengok ni, dia separuh. Ini 2 kan? Dia 1, maksudnya separuh daripada vektor X. Jadi 1/2 vektor X.
Okay, lepas itu lihat kepada vektor EF. Tengok ini vektor EF. And then kau tengok sekali dengan anak panah. Saya punya vektor X adalah vektor arahnya yang ke atas. Tapi dia punya vektornya arah ke bawah. Jadi dia negatif vektor X. Jelas ya? Okay, lihat yang ke ini. Vektor GH. G ke H. Kau tengok, kenapa begitu panjang kan? Okey, jadi sekarang saya kasih potong-potong dia. Tengok ini. Dia 2 kan? Jadi ini 1, 2. Jadi 1, 2, 3. 3 kan? Jadi tapi dia punya arah itu ke bawah. Jadi pastikan ada negatif lah. Jadi negatif 3x. 3 ini sebab dia ada 3 kali ganda. Boleh? Contoh? Boleh. Okay. Cuba kamu jawab untuk yang pertama ini. Cuba jawab dulu. Oke, teacher. 3 minit ya. Okay, sudah? Sudah. Okay, so lihat yang soalan 1. Kamu lihat gambar raja. Ini vektor X, tengok ni. Okay, lepas itu dia minta cari AB kan? Jadi kau tengok itu vektor AB. Jadi berapa petak dia jaran? 1, 2, 3, 4 kan? 1, 2, 3, 4. Jadi jawapan 4 vektor X. Betul? Iya. Okey ya, pastikan kamu boleh buat ya. Okey, CD. Tengok vektor CD. Pertama tengok anak panahnya. Tapi dia panjang lagi berbanding dengan vektor ini kan? Jadi kau potong. 1, 2, jadi 2 vektor X. Okey, lihat kepada soalan vektor EF. Ini vektor EF. And then kamu tengok anak panahnya sekali. Dia ke bawah. Ini ke atas. Jadi pastikan ada negatif kan? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia lagi panjang berbanding dengan vektor X kan? Jadi 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4, 5. Jadi negatif 5 vektor X. Okey, lepas itu lihat kepada vektor GH. Tengok anak panahnya. Dia menunjuk ke bawah, maksudnya dia ada negatif kan? Sebab kamu punya vektor asalnya adalah ke atas. And then dia lagi panjang berbanding dengan vektor X. Jadi ini 1, 2, 3. Jadi negatif 3 vektor X. Boleh? Boleh. Ini ada soalan? Ya ada kan? Tiada. So 2, 3 kerja rumah kamu ya. Soalan 2, soalan 3 kerja rumah kamu. Okey. So lihat kepada yang ada lagi. Ini. Okey, keselalian 2 vektor. Tadi itu adalah pendarapan ya. Okey, tadi itu ini. Ini adalah pendarapan skala. Sekarang pergi ke keselalian 2 vektor. Okey, keselalian 2 vektor. Ini adalah kata apa ni? Kata kerjakah? Selali. Okey, keselalian 2 vektor. Okey, kamu tengok kepada 2 vektor di sini. Vektor A ke B.
Okey, vektor AB adalah vektor U kan? Okey, lepas itu vektor CD. Kenapa teacher tulis CD? Kenapa tidak tulis DC? Tengok anak panah ini, C ke D adalah vektor V. Kan? Vektor V. Okey, lepas itu macam mana kita tahu dia selari atau tidak? Kamu tengok di situ. Ini sama juga kau tengok. Ini dia pakai kiraan petak tu. Ini 1 kan? Ini 2. 1, 2, 3. Sebab itu vektor U nisbah kepada vektor B sama dengan 1 nisbah 3. Kenapa 3? Sebab di sini ada 3 ni. 1, 2, 3. Okey. Kamu boleh tengok dia punya ini. Ya. Okey. Lepas itu, ini kamu tukar ke pecahan. Sebab ingat nisbah merupakan bahagi. Bahagi pecahan kan? Jadi U vektor U per vektor V sama dengan 1/3. Dia jadikan U sebagai subjek di mana vektor V pergi ke sebelah kanan jadi darab. Jadi vektor U sama dengan 1/3 vektor V. Ini maksudnya jika U dan vektor V adalah selari, jadi kita boleh buat kesimpulan vektor U sama dengan lambda V. Lambda ini adalah menunjuk kepada pemalah. Pemalah ataupun nombor. Okey, kalau ikut yang buku teks ataupun buku rujukan, biasanya lambda itu dia tukar kepada vektor K ke M ke pun boleh. Tiada masalah. Tapi inilah dia punya konsepnya jika U, vektor U dan vektor V adalah selari. Jadi vektor U sama dengan lambda vektor V. Okey ya? Nanti kita tengok contoh. Okey. Ya, itu yang pertama, jika selari. Jika yang tidak selari. Tadi itu selari kan? Okey, jika dua vektor itu adalah tidak selari. Tengok di sini. Okey, jika H vektor U sama dengan K vektor K, V. Jadi, U sama dengan K per H vektor V. Maksudnya ini dia pindah sebab ini adalah hasil darab skala kan. Okey. Jika vektor U dan vektor V tidak selari, maka K per H ini tidak wujud. Maka H itu sama dengan kosong. Okey ya. Satu lagi. Ini persamaan yang kedua ini jadikan V sebagai subjek iaitu vektor V sama dengan H per K vektor U. Okay, jika U dan vektor V tidak selari, maka H per K tidak wujud, jadi K sama dengan kosong. Okey ya, jadi kita boleh buat satu kesimpulan. Jika vektor U dan vektor V ialah dua vektor bukan sifar dan tidak selari. Ini dia akan kasih tahu dalam soalan itu. Okey, dengan keadaan H vektor U sama dengan K vektor V, maka H sama dengan kosong, K sama dengan kosong. Okey, kita tengok contoh yang ini. Diberi vektor U dan vektor V adalah vektor-vektor bukan sifar dan tidak selari. Cari nilai M dan nilai N jika 4M tambah 3 vektor U sama dengan N tolak 7 vektor V. Okey, sebab di sini dia sudah kasih tahu bukan sifar dan tidak selari. Jadi kita boleh ambil ini 4M tambah 3 sama dengan kosong. Sebab ini. Sebab 4M tambah 3 N tolak 7 vektor V ini merupakan hasil darab HU sama dengan KV di mana H sama dengan kosong, K sama dengan kosong jika vektor itu tidak selari
dan bukan sifat. Okey, jadi kita ambil 4M tambah 3 itu sama dengan 0. Jadi kita boleh cari nilai M sudahlah. Jadi M sama dengan negatif 3/4. Ya, ini pula N tolak 7 sama dengan 0. Nah, ini kasih pindah N sama dengan 7. Okey, jadi kita boleh cari nilai M dengan nilai N. Boleh? Boleh. Okey, so lihat buku kerja muka surat 124. Mana ni 124 ni? Ini. Nah, tengok ini. Okey, bila kamu buat soalan, kamu kena tengok soalan atasnya ya. Okey. Diberi vektor bukan sifat A dan vektor B adalah tidak selari. Carikan nilai M dan nilai N. Okey, kita tengok contoh. Okey, ini kurungan 2M tambah N tolak 1, vektor A tolak dengan M tambah 2N tolak 2, vektor B sama dengan 0. Ini kita jadikan begini. HU sama dengan KV. Kan? Ini dia sudah gabung. Jadi saya kena ini kasih pindahkan ke sebelah kanan. Jadi 2M tambah N tolak 1 vektor A sama dengan M tambah 2N tolak 2 vektor B. Bolehlah saya cari M dengan N kan? Okey, jadi 2M tambah N tolak 1 sama 0. Ini kasih sama 0. Ini pun kasih samakan dengan 0. Okey, kita boleh buat persamaan serentak. Okey, kasih persamaan serentak. Kamu mana satu mau hapus? Mau hapus M ataupun mau hapus N? Kalau mau hapus M, pastikan nombor di depan adalah sama. N pun sama jugalah. Tapi jika saya mau hapuskan M, ini 2, ini 1, maksudnya ini saya kena darab dengan 2. Okey, jadi apabila saya sudah darab jadi 2, dia akan jadi 2M tambah 4N tolak 4 sama dengan 0. Ini persamaan 3. Saya ambil ini, kasih turunkan ke bawah. Barulah saya boleh hapus. Okey? Okey, teacher cakap mau hapuskan M kan? Monkey. Tengok ini, monkey ini sebelahnya sudah 2 kan? Sama sudah. Jadi saya boleh hapus. Apakah operasi kena letak di sini? Tolak. Okey, tolak. Sebab di sini tepan ini sama tanda kan? Positif, positif. Jadi di sini tolak. Sebab 2M tolak 2M kosong sudah. Jadi tolaklah, kena letak tolak di situ. Okey, jadi 4N tolak dengan N, 3N. Negatif 4 tolak negatif 1, negatif 3. Tengok di sini. Jadi kamu boleh cari N lah. Jadi N dapat 1. Sudah cari N, mesti cari M kan? Kau gantilah. Dapatlah M sama dengan 0. Jelas? Jelas. Okey, cuba lihat soalan 1. Okey, soalan 1, kita ikut dia punya langkah kerja. Okey, ini kena pindah. Dia sudah pindah. Okey, tengok kotak sama dengan 0. Jadi ini letak di sini. Ini letak di bawah. Okey, kita persamaan serentak. Okey, mau hapus apa? M ke N? Kebetulan M nombor sama, N pun nombor sama. Jadi saya hapuskan monkey lah. Apakah operasi hendak letak di sini? Tolak. Tolak. Okey, ini dah ada sudah. Jadi 2N tolak negatif 2N, 4N sudah. Negatif 1 tolak 11, negatif 12. Sama dengan 0. Lepas tu ini pindah. Okey, 12 bahagi 4 jadi N sama dengan 3. Okey ya.
Jangan berhenti di situ. Okey. Gantikan N sama dengan 3 ke, kamu mau ke mana? Ke 1 lah. Mau 1, 2, mana saja. Okey, jadi M tambah 2N tolak 1 sama 0. Bila saya nampak N, saya gantikan dengan 3. Okay, M tambah 6 tolak 1 sama 0. M tambah 5. Untuk ini pindah, jadi M sama dengan negatif 5. Okey, jelas? Boleh Jelas. ini? Okey, ini untuk yang tidak selali dan bukan sifar. Jadi pakai cara inilah di mana H sama dengan 0, K sama dengan 0. Okey, 2, 3 buat kerja rumah. Okey, lihat kepada muka surat 123. Ini. Okey, lihat kepada muka surat 123. Ini. Ini tak payah kira, cuma tengok dia punya vektor berdasarkan dia punya grid segi 4. Okey, lihat soalan. Tentukan pasangan vektor yang selali dan seterusnya nyatakan salah satu vektor sebagai hasil darab skala iaitu K dengan vektor yang satu lagi. Okey, kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh. Okey, vektor A. Kau carilah mana vektor A. Oh, sini. Okey, dia bilang selali dengan vektor U. Kau carilah mana vektor U. Mana vektor U ni? Di sini. Kenapa dia cakap selali dengan vektor U? Sebab dia punya anak panah ni ke kiri, ini pun ke kiri kan? Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya lukis vektor ini secara melintang. Ini pun lukis secara melintang. Jadi vektor A selali dengan vektor U. Okey, lepas itu ini panjangkan dia punya vektor. Ini pendek. Jadi kau kira lah. Okey, ini pendek. Okey, kalau sekiranya di sini dia tulis vektor A kan? Okey, baik. Okey, di sini vektor A. Jadi kau tengok. Oh, ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. 2 kali ganda kepada vektor U. Atau vektor U sama dengan 1/2 vektor A. Kenapa 1/2? Hasilnya dari sini. Macam yang kamu kira macam U sebagai subjek, ini pindah 1/2 vektor A. Begitu. Okey? Kita tengok yang soalan 1. Okey, lihat soalan 1 apa vektornya? Okey, vektornya ialah vektor B kan? Kau cari mana vektor B? Oh, sini. Jadi kamu cari mana satu vektor sama dengan dia punya gambar raja B-nya. Vektor B ke bawah. Dia ke bawah. Tak kira lah dia panjang sikit kah ataupun pendek. Mana satu? Vektor R. Okey, vektor R. Mana vektor R? Kau cari. Di sini. Pendeknya. Jadi ini vektor R. Okey, B sama dengan berapa dia punya hasil darab skala. Kau tengok ini. Ini 2 petak kan? Kamu sendiri tengok gambar raja. Ini berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, maksudnya 2 petak kan? 1. So 1, 2, 3. 3 kali ganda kan? Jadi 3 vektor R. Fahamkah? Paham? Cuba buat 2 dan 3. Kau cari mana vektor C. Mana satu adalah sama gambar raja dengan vektor C.
Okay. Vektor C, mana satu selari dengan vektor C? Vektor Q. Okay, ini vektor C ya. Ini tambah rajah. Dia ke atas. Jadi kau carilah mana satu ke atas vektornya. Ini. Jadi tulis vektor Q. C sama dengan apa? Hasil darab skala. Okay, jadi kamu kira lah. Okay, tengok ini. So, maksudnya kamu boleh kira petak begini ya. Ini 3, ini 4, ini 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Kan? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, inilah dia punya. Jadi, kamu kira berapa dia punya anak panahnya? Berapa? Di sini kan? Iya. Ini kira 1 kan? Betul? Iya. Okey. Ini macam mana? Ini adalah separuh daripada 4 kan? Tengok di sini. Separuhnya. Half. Ini 1/2. Jadi maksudnya 1/2 tukar ke pecahan 3/2. Jadi vektor C adalah sama dengan 3/2 vektor Q. Okey ya? Okey. Lihat yang ketiga. Cuba buat 3. Mana satu vektor selari dengan vektor D? Vektor P. Vektor P. Okey, ini D. Ini gambar raja ya. Okey, dia ke bawah. Inilah selari dengan vektor P. Okey, D sama dengan apa? Apa vektor P? Dia punya ini. Berapa dia punya skala K-nya? Okey, jadi kamu lihatlah, kamu tengok. Sama panjang kah tidak? Sama. Sama kan? Okey, macam mana mau tengok? Kamu cuba buatkan satu segitiga. Ini 2, ini 4 ya Kak. 1, 2. Okey. Ini pun sama juga. Ini kamu buat segitiga. Satu, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ini pun 3. Sama kan? Jadi vektor D sama dengan vektor P. Maksudnya dia punya K adalah 1. Okey ya? Boleh? Boleh. Okey, 4, 5 kerja rumah kamu. Okey, so hari ini punya kerja rumah di pukul kerja. Tidak banyak pengiraan. Faham? Paham. Okey, lihat kamu punya kertas 2. Okey, so lihat kamu punya kertas 2, soalan 1. Ya, ini soalannya. Okey, tengok kamu punya skrip jawapan nah. Teacher sudah habis tanda tu. Nanti teacher share.
Okey, so lihat soalan yang pertama. Ini adalah bab 2. Persamaan. Okey, kalau soalan 1A, dia minta kamu cari dua nilai yang mungkin bagi P. Macam mana kita mau cari nilai P-nya? Okey, di sini dia ada bagi dua punca. Tengok. Punca-punca bagi persamaan kuadratik iaitu alfa dan alfa tambah 3. Inilah dia punya punca. Okey, punca maksudnya ialah nilai X kan? Iya. Jadi macam mana kita mau cari dia punya nilai P? Ini kamu boleh gunakan SOR, POR pun boleh. Tiada masalah. Okey. So yang di sini saya gunakan SOR, POR ya. Okey, A. Hasil tambah punca. Okey. Sebelum cari hasil tambah punca dari persamaan kuadratik, senaraikan ABC dulu. Okey. Barulah pergi kepada hasil tambah punca. Hasil tambah punca ialah dua punca ini tambah. Alfa tambah 3 sama dengan A. Hasil tambah punca, apa dia punya rumusnya? Apa formulanya? Hasil tambah punca. SOR. Negatif apa? Hasil tambah punca. B over apa? Negatif B per A. Ini SOR nih. Kalau POR maksudnya hasil darab punca. C per A. Kan? Oke? Iya. Lupa sudah. Oke, jadi yang di situ hasil tambah punca ialah negatif B. Saya punya B ialah negatif P per A. A saya ialah 1. Oke, jadi yang di sini 2 alfa tambah 3 sama dengan P. Oke ya. Lepas itu hasil darab punca. Macam mana kita mau cari hasil darab punca? Dua punca itu kita darab. Kan? Sama dengan C per A. Apa C-nya? 28. A-nya 1. Ini kita darab masuk. Alfa kuasa 2 tambah 3 alfa sama dengan 28. Ini pindah. Guna kalkulator cari EQN. Kau tekanlah. Okey, bila tekan saya dapat dua nilai alfa. Satu ialah 4. Satu ialah negatif 7. Jadi yang di sini saya kasih patah balikkan. Alfa tolak 4. Alfa tambah 7. Okey, kenapa teacher letak alfa? Sebab dari sini sudah alfa kan. Jadi dari awal sampai akhir alfa lah. Okey. Jadi, bolehlah saya cari nilai P. Ini katakan persamaan 1. Masukkan alfa sama dengan 4 ke 1. Jadi 2 alfa 4 tambah dengan 3 sama dengan P. Jadi P sama dengan 11. Okey, satu lagi nilai alfa. Iaitu 4 negatif 7 ke persamaan pertama. Jadi kita pun carilah. Ayo. 2 negatif 7 tambah 3 sama dengan P. Jadi P-nya adalah negatif 11. Jadi ada dua nilai P. Satu positif, satu negatif. Jelas ya? Jelas.
Ini bukan semua boleh dapat jawapan untuk A. Ada yang dapat sampai tak tahu ke mana sudah, dia sudah tidak tahu. Okey, lihat soalan B. Okey, seterusnya. Dengan menggunakan nilai P lebih besar kosong daripada A, cari nilai K dengan keadaan 5 ialah salah satu punca bagi persamaan kuadratik. Ini. Kau tengok persamaan ini sama dengan yang di atas kan? Tapi cuma yang di sebelah kanan dia letak KX. Okey, so lihat soalan B. Okey, X kuasa 2 tolak PX tambah 28 sama dengan KX. Dia cakap dengan keadaan 5 ialah salah satu punca bagi punca kan. Maksudnya X ini kita letakkan dengan 5. Iaitu yang pertama. Satu lagi, seterusnya dengan menggunakan nilai P lebih besar kosong. Saya punya nilai P ada 2. Mana satu lebih besar kosong? Mestilah ambil ini kan. Ini saya tak nak tengok sudahlah. Jadi maksudnya P ini saya letak 11. Jadi kita ganti masuklah. Okey, 5 kuasa 2 tolak 11 darab 5 tambah 28 sama dengan K darab dengan 5. Okey. Jadi 25 tolak 55 tambah 28 sama dengan 5K. Jadi yang di sebelah kiri, kau kiralah tekan kalkulator. Okey, so adalah negatif 2 sama dengan 5K. Jadi boleh cari nilai K sudah kan? Ini 5 pindah jadi inilah jawapan. Senang kan? Senang. Kau betulkah Jos B itu? Salah, teacher. Kadang kalau soalan yang begini, ada pelajar dia tidak dapat fikir. Kamu baca soalan jangan baca 1 kali. Baca 2 kali. Barulah kamu faham apalah soalan yang hendak ditanya. Okey, hari ini teacher terangkan 2 soalan dulu. Okey, ini adalah soalan 1. A dan B. Tengok ni, 6 markah. Okey, lihat soalan 2. Lihat kepada soalan 2. Permudahkan. Jika soalan ini minta kamu permudahkan, tengok ini dulu. Yang teacher bulat tu. Adakah ini semua nombor sama? 3, 9, 3. Tidak sama kan? Ini yang tidak sama. Okey. Itu yang pertama. Jadi apa yang kamu perlu buat ialah saya kasih samakan ini 9 ini dulu kepada 3. Okey. Jadi log 3. Ini jangan kamu kasih pecahkan ya. Kamu kasih pecahkan dia jadi begini. Teacher tidak pernah ajar begini ya. Biarlah dia dalam bentuk kurungan bersama. Okey. Lepas itu tolak 7. Ada nampak ini kuasa 2? Pindah ke depan jadi darab. Okey. Saya mau gunakan 3 kan? 3x per log 3, 9. 9 itu sudah jadi di bawah bahagi. Okey, tambah dengan 6 log 3x. Okey, seterusnya 9 itu tukar ke nombor indeks. Ini 7 darab 2, 14. 3 kuasa 2. Tambah dengan log 3x kuasa 6. Okey. Kalau yang log 3 kuasa 2 masuknya
Ini 2 pindah ke depan jadi darab. Log 3 sudah jadi darab dengan 1 ya. Okey, ini nombor kamu boleh kasih kecilkan. Okey, jadi log 3x tambah 4 tolak dengan 7, log 3x tambah dengan log 3x. Tengok, semua sama sudah kan? Log 3, log 3, log 3. Okey, jadi gunalah yang hukum log. Sebelum itu, 7 yang depan itu kasih pindah ke belakang jadi kuasa. Okey, seterusnya gunakan hukum log. Okey, guna hukum log. Kalau tolak bahagi, kalau tambah darab. So, log 3x tambah 4, x kuasa 6. Tambahkan. Bahagi dengan x kuasa 7. Okey, lepas itu, ini saya boleh potong. Tinggal 1. Inilah jawapan. Okey ya. Okey, lihat yang soalan B. Soalan B dia minta kamu selesaikan. Tak payah kamu buat balik ya. Buat balik maksudnya dari awal sampai akhir. Kamu tengok yang di sebelah kiri. Okey. Yang ini soalan B sama dengan yang di atas. Yang ini nih jangan kamu buat balik. Saya terus ambil jawapan dari A. Saya kasih samakan dengan 2. Sebab dia minta kamu selesaikan. Faham ah? Okey, so yang di sini mana nih? Log 3x tambah tambah 4 per x sama dengan 2. Saya terus ambil jawapan dari A. Selesai terus. Okey. Seterusnya macam mana? Ini pindah dia akan jadi 3 kuasa 2 ya. Jangan kamu tulis 2 kuasa 3. Ini salah. Log 3 pindah dia akan jadi 3. 2 itu akan jadi kuasanya. 3 kuasa 2, 9. X itu pindah. 9X kan? 3X pindah. Okey, 4 sama dengan 6X. Mau cari X kan? Jadi X sama dengan 4 per 6. Kecilkan. Ini kalau kamu, teacher paling takut kamu kecilkan dengan salah. Suruh kalkulator tekan. Suruh saja itu kalkulator. Okey. Jadi kau tekan 4 per 6. 2 per 3. Tulis ini sebagai jawapan terus. Tak payah kamu kira. Kalau sendiri kira salah macam mana? Suruh kalkulator kira. Okey, jadi S-nya adalah 2 per 3. Itu saja. Boleh ya? Boleh. Okey, ada soalan? Tiada. Kalau Jos tiada, yang lain? Macam Syafiq, Haika, Izzat. Kita tahulah. Okey ya? So, yang di sini, hari ini punya kerja rumah, buku kerja ya, vektor. Okey, dengan pembetulan 2 soalan ini. Buat pembetulan 2 soalan di buku latihan.
sila salin soalan. Sila salin soalannya. And then langkah kerja. Jelas? Jelas. Ini ya, jangan kamu tunggak ya. Hari ini 2 soalan. Hari Rabu, teacher bincang lagi, tambah lagi. Hari ini punya kerja, sila kasih buat. Jangan kamu tanggungkan kerja macam Uki gemuk. Okey ya? Ada soalan? Okey, Iya. kalau dia ada soalan, sampai situ saja. Sekian, terima kasih. Oke, thank you teacher. Insya